Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Razali dan sahabat saya Muhammad Haikal Emil bin Muhammad Hafiz. Kami adalah pelajar di Institut Latihan Perindustrian Kuantan dalam jurusan Diploma Teknologi Fabrikasi Struktur dan Logam. InsyaAllah pada pagi ini kami akan berkongsi mengenai Job Safety Analysis. Job Safety Analysis. Apa pula Job Safety Analysis? Job Safety Analysis ni penting ke? Okey, pagi ini kami akan berkongsi mengenai apa itu Job Safety Analysis. Okey, pengenalan untuk Job Safety Analysis. Job Safety Analysis ataupun JSA adalah tool keselamatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan proses, pekerjaan ataupun prosedur tertentu. Definisi lain JSA iaitu dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur yang membantu mengintegrasikan prinsip dan praktik keselamatan dan kesihatan kerja ke dalam tugas ataupun operasi pekerjaan tertentu. Mungkin sebahagian daripada kita ada juga yang mengenal istilah JHA. Okey, apa pula JHA ni? JHA ataupun Job Hazard Analysis. Job Hazard Analysis ni adalah teknik yang memfokuskan pada tugas-tugas pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasikan bahaya sebelum terjadi. Ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas, alat dan lingkungan kerja. Idealnya, setelah anda mengidentifikasikan bahaya yang tidak terkendali, anda akan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan ataupun menguranginya ke tingkat risiko yang dapat diterima. Okey, proses pressure vessel. Kenapa tiba-tiba masuk proses pressure vessel? Okey, di sini kami menggunakan proses pressure vessel untuk memberi gambaran yang lebih jelas pada anda mengenai Job Safety Analysis. Pengenalan pressure vessel. Pressure vessel merupakan wadah tertutup yang dirancang untuk menampung cairan ataupun gas pada temperatur yang berbeza daripada temperatur lingkungan. Bejana tekan digunakan untuk bermacam-macam aplikasi di berbagai sektor industri seperti industri kimia, petrokimia plant, energi, power plant, minyak, gas, nuklear, makanan, bahkan sampai peralatan rumah tangga seperti boiler, pemanasan air ataupun pressure cooker. Fungsi air pressure vessel. Pressure vessel banyak digunakan pada industri petrokimia dan oil and gas. Tapi tidak perlu jauh melihat ke skala industri. Di pinggir jalan juga sering dijumpai pressure vessel. Salah satu pressure vessel yang terdapat yang mudah untuk kita tengok di tepi jalan adalah tabung kompresor tambal. Tabung kompresor tambal ban juga sebuah pressure vessel tanpa aksesori internal. Pressure vessel sendiri adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan fluida, baik itu dalam kondisi yang bertekanan ataupun tidak bertekanan. Kalau saya terjemah dari bahasa buku, pressure vessel diartikan sebagai sebuah wadah dari metal, baja, yang biasa berbentuk cylindrical ataupun spherical yang dapat menahan beban tertentu. Tipe bejana tekan berdasarkan pada pembuatannya. Okey, yang first, bejana tekan untuk proses triad column, reaktor, packet column. Dan yang kedua, bentuk bejana horizontal, vertical. Dan yang ketiga, penyimpanan bulat, spiral. Okey, adapun bejana tekan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fungsinya seperti reaktor, akumulator, kolom, drum dan lain-lain. Berdasarkan material, besi, baja, besi tuang, aluminium dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan cara pembuatan, fill, shop, fabricate
welded, charge forged, multi-layered. Yang keempat, berdasarkan bentuk geometri, silinder, bulat, bola kerucut. Yang kelima, berdasarkan metod pemanasan, fired ataupun unfired. Yang keenam, berdasarkan tekanan. Tekanan dari dalam, tekanan laut, tekanan atmosfera. Yang ketujuh, berdasarkan orientasi bentuk, vertical, horizontal dan miring. Dan yang kelapan, berdasarkan instalasi, tetap, dapat diangkut dan sementara. Dari keterangan di atas, kita dapat mendefinisikan sebuah bejana tekan seperti bejana tekan vertical unfired, cylindrical, stainless steel, feed, welder, separator for internal pressure. Dalam pemanasan, pressure vessel ditubuhkan penyangga ataupun support. Support pada vessel dibedakan menjadi 3 iaitu support skid, support saddle dan support leg. Okey, yang pertama, support skid. Jenis support ini diperuntukkan untuk vertical vessel. Bentuknya ada yang lurus berdiameter sama dengan vessel, ada juga yang berbentuk semi mengerucut seperti skirt ataupun rod. Okey, gambar di atas merupakan contoh support skirt. Gambar sebelah kiri yang berwarna merah merupakan skirt yang berbentuk lurus, sedangkan yang di sebelah kanan untuk berbentuk menggerucut. Okey, yang kedua pula, support saddler. Support saddler ni dia berbentuk horizontal vessel. Kalau tengok pada gambar ni, dia berbentuk horizontal vessel. Okey, yang ketiga pula adalah support leg. Kenapa kita panggil dia support leg? Okey, kalau kita tengok di sini, support leg ni memang sesuai dengan namanya. Bentuk support ini seperti kaki yang digunakan pada vertical vessel ataupun column. Okey, baik. Di sini saya ingin menerangkan proses-proses job safety analysis yang perlu diambil kira semasa pembinaan pressure vessel. Antaranya adalah proses mengangkat dan memindahkan bahan. Okey, bila proses mengangkat dan memindahkan bahan ini pasti akan ada hazard yang pertama. Hazard. Contoh hazard sewaktu melakukan proses mengangkat dan memindahkan bahan adalah kecederaan pada anggota badan akibat mengangkat bahan yang berat semasa pemindahan. Yang kedua, kemungkinan untuk tergelincir ataupun tersadung oleh hos bertekanan dan kabel kimpalan. Yang ketiga, ari tercedera akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai ataupun koyak. Okey, untuk hazard yang kita jumpa ni, kita akan cuba solve dia dengan cara untuk kontrol. Okey, cara untuk kontrol hazard ni ialah dengan memastikan kegunaan peralatan yang bersesuaian mengikut jenis bahan. Pengemasan tempat kerja perlu berada dalam keadaan yang baik. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa mengangkat barang. Selain daripada nak angkat barang, kita ada juga proses mengukur dan menanda bahan. Mungkin ramai yang fikir ukur dan tanda ni hazard yang kita nak jumpa mungkin sikit ataupun mengakibatkan kita mengalami kecederaan yang teruk. Tapi berdasarkan hazard yang dapat saya cari adalah pencahayaan dan penglihatan di ruang kerja mengakibatkan proses kerja mengalami kesulitan. Tangan melecur akibat menanda bahan panas. Tangan terluka akibat terkena bahan logam yang tajam. Okey, bila kita dah jumpa hazard macam ni, kita akan cuba solve dia dengan cara untuk kontrol. Cara kontrol dia dengan memastikan tempat kerja mempunyai pencahayaan yang terang dan jelas. Memastikan bahan yang ingin digunakan di tangan dan diukur berada dalam suhu normal. Pastikan bahan yang ingin ditanda dan diukur selamat dan
pakai PPE yang sesuai. Okey, untuk contoh yang ketiga pula adalah proses memotong bahan. Seperti semua orang tahu, proses memotong ini adalah risiko yang besar. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita memotong, kita tak fokus, tangan kita akan jadi mangsa. Okey, antara hazard yang kita jumpa semasa melakukan proses memotong bahan adalah kebakaran api akibat kebocoran gas, beg plastik, kotak dan kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan daripada hos bertekanan yang longgar. Tangan melecur akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai ataupun koyak. Eye injury disebabkan oleh percikan api. Bila kita dah jumpa hazard macam ni, kita kena ada cara untuk solve dia. Okey, cara solve yang kita perlu ambil adalah pastikan hos gas tidak bocor ataupun koyak. Tidak ada bahan yang mudah terbakar di dalam kawasan sekitar. Memastikan pengawal tekanan berfungsi dengan baik. Memastikan semua hos diketatkan dengan betul. Dan 2 biji flip ferrum digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa mengendalikan kerja pemotongan. Okey, untuk yang sekarang ini pula adalah proses mencanai bahan. Proses mencanai bahan pun tak kurang juga hazard yang kita jumpa. Kalau kita tengok sini, hazard dia adalah cakera pengisar pecah semasa kerja-kerja pengisaran. Kecederaan berlaku pada bahagian muka. Bunyi bising semasa kerja-kerja pengisaran. Cara kita nak solve dia dengan hanya jenis mesin pengisar dan cakera yang diluluskan digunakan dengan peranti keselamatan penuh dan pemegang RPM pada cakera pengisar harus lebih tinggi daripada mesin pengisar. Pakai Google dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran. Menggunakan pelindungan telinga yang sesuai, muff ataupun plug. Proses membina dan menghasilkan shell. Hazard yang kita jumpa sewaktu membina dan menghasilkan shell ni adalah kecederaan pada tangan semasa proses rolling dijalankan. Tersadun dan terjatuh disebabkan barang kerja dalam keadaan yang tidak tersusun dengan baik. Ergonomik kedudukan badan dan pengendali manual yang salah menyebabkan kecederaan pada anggota badan pekerja. Cara kita nak solve dia dengan memastikan mesin berada dalam keadaan yang baik, pengemasan tempat kerja dan memastikan berada dalam keadaan yang baik, mematuhi peraturan body sistem semasa melakukan pengendalian manual. Maksimum bebanan yang boleh diangkat adalah 20 kilo per seorang. Seterusnya, proses membina dan menghasilkan disk head. Antara hazard yang kita jumpa sewaktu membina disk head ni adalah kecederaan pada jari semasa proses bending, pinch point dan kecederaan pada bahagian muka. Antara langkah-langkah untuk mengelak berlakunya kecederaan adalah dengan memastikan proses tersebut perlu memakai sarung tangan ataupun tidak, mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang sesuai. Seterusnya, pakai Google dan pelindung muka ataupun PPE. Lepas je kita buat disk head, kita akan melakukan satu lagi proses penting di mana proses membina dan menghasilkan seller. Okey, dekat sini pun ada juga hazard dia. Antara hazard yang ada dekat sini adalah tangan terlecur akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai ataupun koyak. Eye injury disebabkan oleh percikan api. Masalah pada bahagian telinga kerana sewaktu melakukan kerja ni banyak bunyi bising. Lepas tu kecederaan pada bahagian muka. Okey, antara langkah untuk kita kontrol daripada berlakunya masalah seperti yang disebutkan tadi adalah dengan pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa mengendalikan kerja-kerja pemotongan. Menggunakan pelindung telinga yang sesuai. Pakai Google dan
pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran. Selain daripada melakukan proses seller ni, kita juga harus melakukan proses membina dan menghasilkan nozzle. Okey, antara hazard yang dapat kita jumpa kat sini adalah kebakaran api akibat kebocoran gas, bam plastik, kotak dan kayu. Kecederaan pada anggota badan akibat pukulan daripada hos bertekanan yang terlonggar. Kecederaan pada bahagian muka. Lepas tu langkah untuk kita kontrol adalah dengan pastikan hos yang tidak bocor ataupun koyak dan tidak ada bahan yang mudah terbakar di dalam kawasan sekitar. Memastikan tekanan berfungsi dengan baik, memastikan semua hos diketatkan dengan betul dan 2 biji klip ferrum digunakan untuk pemasangan hos bertekanan tinggi. Pakai gugger dan pelindung muka semasa kerja-kerja pengisaran. Okey. Seterusnya, kita harus melakukan proses pemasangan shell, disc head, nozzle, manhole dan saddle. Antara hazard yang kita dapat lihat di sini adalah tersandung dan terjatuh disebabkan barang kerja dalam keadaan yang tidak tersusun dengan baik, ergonomik kedudukan badan dan pengendalian manual yang salah menyebabkan kecederaan pada anggota badan. Kepenatan melakukan kerja secara berterusan. Antara cara-cara untuk kita cegah daripada berlakunya perkara-perkara itu adalah dengan memastikan kawasan tempat kerja kita bersih dahulu sebelum melakukan proses pemasangan. Mematuhi peraturan body system semasa melakukan pengendalian manual. Maksimum beban yang boleh diangkat untuk seorang adalah 20 kg. Menghadkan waktu kerja maksimum tidak melebihi 16 jam sehari. Proses mengimpal. Proses ini adalah satu proses yang amat penting dalam menghasilkan pressure vessel. Antara hazard yang kita akan hadapi sewaktu melakukan proses mengimpal adalah kebakaran disebabkan beg plastik, kotak dan kayu. Asap racun dari kerja-kerja mengimpal, mata cedera akibat pancaran cahaya daripada percikan api. Antara langkah-langkah untuk kita kontrol adalah dengan mengalihkan semua bahan mudah terbakar dari tempat kerja, iaitu sampah, cat minyak dan lain-lain. Atau terlindung dengan menggunakan selimut kilas api. Tak lupa juga pakai topeng muka yang dibenarkan dan pastikan topeng muka itu mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Last sekali, menggunakan kaca kimpalan yang gelap dan sesuai untuk kerja-kerja kimpalan. Lepas je kita melakukan proses mengimpal, kita juga harus melakukan proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Di sini kita akan menghadapi hazard iaitu kejutan elektrik disebabkan kabel yang terkoyak, pinch point, jari tercedera akibat pemakaian sarung tangan yang tidak sesuai. Antara langkah-langkah untuk kita kontrol adalah dengan semua peralatan akan diperiksa seperti pemeriksaan bulanan dan suku tahunan setiap tahun. Mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang sesuai. Tak lupa juga pemakaian sarung tangan yang sesuai semasa melakukan proses pemeriksaan kualiti kimpalan. Proses pemeriksaan dimensi komponen. Antara hazardnya adalah pinch point, peralatan kerja yang ditinggalkan di tempat kerja dan langkah-langkah untuk kita mencegah berlakunya perkara-perkara tersebut adalah dengan mengetahui tempat kerja bahaya dan pakai sarung tangan yang sesuai. Memastikan semua peralatan kerja disusun kemas di dalam kabin peralatan kerja. Pemeriksaan akhir hendaklah dijalankan oleh penyelia kerja sebelum meninggalkan tempat kerja. Akhir sekali adalah penutup.
Kesimpulan daripada penutup ni adalah analisis merupakan ringkasan kepada hasil analisis itu sendiri. Helaian rekod juga boleh diguna sebagai hasil laporan bagi kes yang tidak rumit. Senarai tugasan kerja dan rekod analisis boleh diguna pakai dalam menghasilkan satu set arahan kerja yang telah ditambah baik. Pengabaian aspek kesihatan dan keselamatan boleh menyebabkan penalti yang tinggi terhadap sesebuah organisasi. Kemalangan dan juga kecederaan individu membawa kepada pampasan, digantung kerja dan tiada produksi. Ini bermakna disebabkan kecuaian kita akan mengakibatkan sesuatu yang merugikan kita dan juga company. Okey, sekian, terima kasih.